Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 11. Muka surat 11, baris yang ke-10 daripada bawah. Baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi, najis segala nanah dan tahi dan wadi dan mazi dan air luka yang berubah baunya dan danar dan air melepuh yang busuk dan air lempedu dan muntah dan air liu basi yang keluar daripada ma'idah, daripada perut besar, dan air susu binatang yang haram dimakan dagingnya, dan mani anjing dan babi, dan sesuatu yang dikeluar oleh binatang daripada maidahnya dan dikukurnya kukur binatang akan sesuatu, dan segala asap yang jadi daripada najis yang terbakar, dan segala bisa binatang. Dan demikian lagi najis segala nanah dan tahi dan wadi dan mazi. Ini masih lagi nak menceritakan berkaitan dengan air najis, benda-benda yang hukumnya najis, perkara-perkara yang dihukumkan najis. Kemudian pergi pula kepada kaifiah menyucikan najis. Yang terdahulunya darah najis sekaliannya, darah najis, melainkan hak darah tak najisnya hati, tu tak najis. Yang mana hati itu memang asalnya daripada darah, tapi tidak dihukumkan najis. Dan jantung, limpa pun tidak dihukumkan najis. Kemudian misk, kasturi, kasturi pun tidak dihukumkan najis. Yang mana kasturi ni diambil daripada pusat anak kijam yang asalnya daripada darah, yang asalnya daripada bawah. Yang mana kasturi ni al-misku at-tabutib, kasturi sebaik-baik bawang. Bawang yang paling baik adalah kasturi. Ia tak sama dengan bawang lain. Kasturi ni dia daripada kasturi ni dia lekat lama dia punya bau wangi dia tu. Itulah sebaik-baik bawang adalah kasturi. Kemudian kita sambung lagi berkaitan dengan darah, iaitu najis sekaliannya, kemudian kecuali tadi saja yang tidak dihukumkan najis. Darah najis, sekalian darah najis.
Kemudian darah ni dimaafkan atau tidak pada sembahyang, itu bicara yang kedua. Tetapi darah najis sekaliannya, termasuklah darah yang tinggal di orak-orak daging selepas sembelih pun najis juga. Hak darah yang ada di luar daging tu, hak kita kecil-kecil tu memanglah jelasnya najis. Tapi darah bukan hanya yang ada di luar selepas kita hiri kecil-kecil tu, bukan di dalam daging tu sendiri, dalam orak daging tu sendiri masih lagi ada darah. Kita basuhlah darah hak keluar. Dan kita ni kalau daging, ayam, ikan sama je. Tapi paling banyaknya daging lah. Di daging ni kita kecil kan, kita basuh lah. Kita basuh, hilanglah darah yang berada di sebelah luar. Tetapi di dalam orak daging tu masih lagi ada darah. Ada ni. Yang mana darah yang ada dalam orak daging selepas meleh tu, darah tu ada situ lah. Kena macam mana? Kita khenyek daging, kita pijak daging biar keluar darah kat dalam. Tak. Kita hanya basuh darah yang berada di sebelah luar sahaja. Tetapi dalam daging tu, di orak daging selepas meleh tu masih lagi ada darah. Nak kira macam mana darah tu? Nak kira macam mana? Duduk di dalam. Yang kita kiranya hak di luar. Hak di luar tu memang kita basuh betul benar. Hak di luar memang kita basuh. Hak di dalam nak buat macam mana? Hak darah yang ada dalam orak daging selepas sembelih tu, memang darah tu masih lagi ada. Kemudian selepas kita masak gula ke, tak kira lah, darah yang berada di dalam orak daging tu keluar ke tak? Keluar ke tak? Dan sekarang ni tengah masuk tak gula ke singgang ke, darah tak ada keluar ke tak? Darah tak ada keluar. Darah tak ada keluar. Sebab tu gula sedap, gula kawah. Apa sedap? Sebab dia taklah basuh macam kita gula kisiki. Dia basuh juga, bukan tak basuh. Sebab darah tu najis, mereka basuh. Tapi basuh mereka tak jadi macam kita basuh daging hok kita gula satu puik rumah kita tu. Tu basuh kadang-kadang pucat daging tu. Punyalah basuh. Lepas tu bubuh pula atas. Benar? Itulah hok berlubang apa? Untuk sejak tu. Dia dulu daripada besi tau dulu. Teke. Neke tu daripada besi tau ke daripada benda? Bukan aluminium tau. Neke. Suka dia orang betul neke. Tapi sekarang ada tau. Ada lagi. Jadi kalau ada pun jadi barang antik. Kena wayang dia. Jadi kadang-kadang waktu kita buat dalam bekas tu, bekas air boleh sejak panggil tau. Kita bagi sejak sejak. Jadi maknanya punya dah lah dia buat tu dah. Lepas tu dia basuh pulak tu kata. Dekat-dekat nak pucat, nak putih daging tu. Tapi kalau gula kawah, dia basuh juga, bukan tak basuh. Tapi tidaklah siapa ke macam hok kita basuh hok daging setakat kita nak gula satu puyuk kecil tu. Ni satu kawah ni. Dia katakan ni banyak keluar darah ni. Lepas tu sedap dia kata mani. Dan memang darah tu akan kena, darah yang ada di orak daging
selepas daripada termasak tu darah tu akan keluar. Maka darah sekaliannya najis. Sekarang darah yang ada daging selepas melih tu, bila kita masak dia keluar, maka darah hukumnya najis. Maka darah yang keluar bersekali dengan kuah lah. Kuah gula tak kira lah, kuah gula, kuah singgang tak kira lah. Jadi darah tu keluar sekali dengan kuah, maka apa hukum kuah tu? Apa hukum kuah tu? Hukum najis. Lepas tu suka pula dah. Takkan nak cuah. Lepas tu bukan masalah cuah tak cuah, tak usah buat daripada awal lah. Memang darah tak akan keluar. Masak molek-molek darah keluar cuah, memang darah keluar. Tak cuah, tak usah masak awal-awal. Lepas tu buat macam mana? Tak usah makan daging, makan sayur sudah. Suka dah ni. Dan sekarang ni darah sekaliannya najis. Jadi termasuk darah hak najis, darah yang ada dalam orak daging selepas melih. Hak sebelah luar tu kita basuh molek dah. Hak dalam orak daging tu dia akan keluar selepas daripada kita masak. Maka darah yang keluar tu hukumnya najis. Maka dia akan menajiskan kuah gula kita, kuah singgang kita. Najis lah. Lepas tu macam mana kita nak makan ni, tak ada jalan ni, tak boleh makan kalau gitu. Dimaafkan pada makan. Gitu. Dimaafkan pada makan. Tetapi kalau kuah gula tu kena di pakaian kita, wajib kena basuh kalau kita nak pakai dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab najis. Najis kita makan, dimaafkan pada makan. Kalau pada makan pun maaf, masuk ke dalam dalam perut kita maaf, takkanlah setakat kena pakai yang tak maaf. Hak makan ni tak ada jalan kalau tidak maafkan. Tak boleh makan daging, tak boleh makan ikan ayam lah kita, makan sayur sungguh lah kitanya. Tak ada jalan. Lepas tu dimaafkan. Lepas tu untuk pelihara kuah tu daripada kena pakai yang, tak ada jalan ke? Tak ada jalan. Mesti kena pakaian. Tu gelojoh kita yang kena pakaian. Hak dimaafkan pada makan sebab tak ada jalan. Hak kena pakaian itu cuai kita, tidak akan dimaafkan, wajib kena basuh. Ini salah satu daripada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Salah satu dua pandangan. Kemudian pandangan-pandangan jumhur mazhab, pandangan mazhab Hanafi, Hambali contohnya, ijma' bahawa dihalalkan kita makan daging lembu ke daging ayam ke yang memang terkandung dalam tu darah, maka mereka menghukumkan darah yang ada dalam orat daging selepas melih hukumnya suci, tidak dihukumkan najis. Itu pandangan kebanyakan mazhab yang lain, termasuk satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dia menghukumkan darah yang ada dalam orat daging selepas melih tu, darah tu hukum suci. Tak ada masalah lah. Tapi satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, setengah kita mengatakan inilah pandangan yang muktamad, darah tu hukumnya najis. Sebab darah sekaliannya najis, tetapi dimaafkan pada makan. Dimaafkan pada makan. Itu je. Tapi maknanya dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada dua pandangan. Ini ialah kita jarang-jarang mengetahui. Sebab tu biasa kita kadang-kadang kalau kita tengok di surau masjid lah contohnya, dia buat jamu apa kan, bila kuah gula tumpah, kita ni hak ke daging ni, kalau gula terung tak apa, jangan faham kuah gula pula. Kuah gula bukan masalah kuah gula, dia gula daging. Darah yang ada dalam orat daging tu keluar masih di gula.
Jadi sebab itulah kuah gula tu hukum najis. Bukan semata-mata kuah gula. Kalau kita gula terung, apa nak najis pula nya? Kita ada gula terung. Ada tak gula terung? Ada. Bukan kuah gula tu najis, jangan salah faham. Gula daging, gula ayam, gula ikan sama-sama ada darah belakangnya. Biasa kita kalau majlis surau, kalau kata buat makan, kalau tupoh kadang-kadang dia malas nak basuh, dia lap-lap gitu je. Dia lap-lap. Kalau najis tidak memadai lap gitu, kena basuh. Mana kita tak perasan pun. Tapi ini benda yang khilaf ulama. Cuma kita jarang mengetahui. Hak pandangan yang mengatakan darah yang ada dalam orat daging selepas sembelih hukumnya najis tu kita jarang dengar. Memang dah kita dia beritahu seumpama tu dalam fiqh mazhab Syafi'i kita. Pernah sekali saya terbaca lah dalam FB. Orang masuk dalam FB, kuah gula daging hukumnya adalah najis. Lepas tu dia pun biarkan orang ramai ulah. Biarkan orang ramai ulah. Dia yang menulis tu sendiri pun tak faham ke ataupun dia apa tujuan, wallahu a'lam. Dia tulis dalam kitab gitu dia kata, ataupun dia kata ulama kata gitulah. Tapi dia ada tulis lah. Kuah gula daging hukumnya adalah najis. Patut bawah tu pun kutuk lah jadinya. Jadi yang menulis tu dia nak respon kutuk tu ke macam mana, wallahu a'lam. Apa punya ajaran ni, begitulah beginilah duk kutuk. Mana bukan kutuk orang menulis tu, sebab orang tu menulis hanya menceritakan ada orang bawa seumpama ni. Gitu. Dia nak tulisnya ada orang bawa seumpama ni. Mana soalannya dia nak tengok respon pembaca macam mana ni. Orang yang bawa kuah gula daging hukumnya najis. Apa tu masing-masing orang masing-masing kutuk. Ajaran karu, ajaran terpesong, ajaran bid'ah, ajaran itu, ajaran ini. Dia persoalannya balik kepada darah tu najis ataupun tidak. Memang ulama sepakat darah yang mengalir ni hukumnya adalah najis. Darah yang mengalir, ulama sepakat darah yang mengalir ni hukumnya najis. Maka timbullah persoalan, darah yang ada dalam orat daging sebab boleh pun mengalir juga darah tu pun. Macam mana? Ada ni. Hak pandangan yang mengatakan tidak najis kerana ijma' mengharuskan kita makan daging. Yang pasti di dalam tu masih ada darah. Kan kita ni buka daging tu kan, ayam ke contoh, kadang ada darah di dalam. Jadi ijma' mengharuskan kita makan daging, daging lembu ke, daging ayam ke, yang darah tu ada di dalam. Oleh kerana menghalalkan makan, maka ulama berpandangan darah di dalam orat daging tu suci, sebab tu boleh makan. Satu pandangan tidak, darah najis lah. Lepas tu macam mana ijma' mengharuskan kita makan daging, makan ayam, memang di dalam tu ada darah, dimaafkanlah darah tu. Digi kat tu pula. Anda ni yang sekarang ni persoalan darah najis tu tetap dah. Persoalan darah hukumnya adalah najis tu tetap dah. Darah tu hukumnya najis. Ada pengecualian lah pulaknya. Jadi timbul persoalan sekarang, darah yang ada dalam orat daging tu macam mana? Satu pandang kata darah najis lah. Dan macam mana kalau kita masak darah tu keluar dalam kuah gula contohnya, tu tak ada jalan kita nak elok. Maka darah tu dimaafkan pada makan. Tak ada ni. Tapi kalau kuah gula yang hukumnya najis kena pakai yang tu cuai kita dah tu tak maaf, kena pergi basuh molek lah. Tu satu pandangan.
Satu pandangan darah memang najis. Lepas tu darah dalam urat daging selepas melih dah tu ijma' mengharuskan kita makan. Mengharuskan kita makan daging lembu, daging ayam. Yang memang terkadang di dalam tu masih lagi ada tinggal baki darah di dalam urat dia tu. Diharuskan makan, berarti darah tu hukumnya suci lah. Tu satu pandangan. Satu pandangan darah tetap najis. Lepas tu ijma' mengharuskan kita makan tu makan daging, makan ayam. Tapi jangan ada darah, dimaafkan. Dia waktu pula ada ni. Itu pandangan yang khilaf di kalangan ulama. Sebab kita maklumlah darah najis. Tapi kita tak terfikir tu darah yang ada dalam daging tu macam mana. Jadi kalau kita tengok dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i pun ada dua pandangan. Ada menyatakan darah tu memang najis. Darah tu memang najis. Contoh dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in wadamin, dan darah hukumnya najis hatta ma baqiya ala nahwi azmin, sehingga kan darah najis darah yang baki, yang tinggal atas umpama tulang daging tu, tulang urat tu lah. Lakinnahu ma'fun anhu, akan tetapi walaupun darah yang ada dalam urat daging tu najis, akan tetapi dimaafkan daripadanya, ai fil akli, pada makan. Dimaafkan pada makan, tapi tidak dimaafkan apabila kena pakaian kita, kena tubuh kita, wajib kita kena basuh. Sebab apa? Sebab kuah tu bercampur dengan darah hukumnya adalah najis. Ini satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Gitu je lah. Tapi satu pandangan harus kita makan daging lembu, daging ayam contohnya, yang di dalam tu memang ada tinggal darah, harus makan. Darah tu pun hukumnya tak najis. Itu satu pandangan. Satu pandangan najis tetap najis. Lepas tu apa boleh makan? Dimaafkan pada makan. Dimaafkan pada makan. Tapi kalau kena pakaian, tak boleh bawa ke dalam sembahyang. Ada ni. Ada pula najis. Kalau pada sembahyang dimaafkan, kita nak telang tak boleh. Mana? Darah juga. Darah. Sekarang tadi darah yang ada dalam kuah gula tu kena, kalau makan dimaafkan. Tapi kalau kena pakaian, wajib kena basuh, tidak dimaafkan. Adapun kalau darah contohnya gusi kita berdarah, boleh tak kita nak telang? Haram, jangan telang, jangan makan. Haram. Tapi kalau darah kena pakaian kita, sah semayang, teruskan semayang, dimaafkan pada semayang, tidak dimaafkan pada makan. Hak darah lain pula. Kan kita kan, kalau gusi kita berdarah, maka haram kita telang air liur bersekali dengan darah. Sebab apa? Darah tu najis. Haram kita telang. Itu kuah gula boleh makan, boleh ada, atau hal lain pula tu. Sebab tu campur dalam kuah gula yang tak dapat nak dielok. Ni hanya gusi berdarah, kita boleh elok dengan baru kita ludah. Kemudian kita bersihkan balik mulut kita yang hukumnya najis sebab kena darah tadi. Tapi kalau darah kena pakaian semayang, banyak mana pun dimaafkan, semayang sah. Hak kita cerita minggu lepas. Contohnya kita pergi kebun, lepas tu kita balik, kita mandi-mandi, kita periksa, takut ada bekas pacak. Periksa tak ada, kita pun ambil semayang, kita pun semayang. Tengah-tengah semayang berasa macam sejuk je peha, tengok-tengok darah pacak. Ibu pacak tak ada, dah dia darah pacak, kita panggil darah pacak. Tapi bukan darah pacak, darah peha kita.
Kita satu kita panggil darah pacak, satu kita panggil darah nyamuk. Darah pacak lain, darah nyamuk lain. Darah pacak bukan darah daripada tubuh pacak. Darah nyamuk memang darah yang keluar daripada tubuh nyamuk. Tapi darah yang keluar dari tubuh nyamuk pun darah kita juga, asal dihisap, tapi di darah nyamuk bukan darah kita. Darah pacak ni bukan darah yang ada dalam tubuh pacak, darah yang keluar daripada betis kita tu. Darah pacak dia panggil darah kita sendiri, darah yang keluar betis kita. Darah nyamuk dia panggil darah ajnabi, hukum lain. Darah pacak bukan darah tubuh pacak. Darah hok keluar dari betis kita, dia panggil apa? Darah kita sendiri. Adapun kita katok nyamuk, tiba-tiba lekat darah di baju kita, itu bukan panggil darah kita, itu dia panggil darah ajnabi. Dia panggil darah ajnabi ni darah asing lah, bukan darah kita. Tapi tadilah darah ada dalam tubuh nyamuk tu darah kita juga dihisap, tapi panggil darah ajnabi, darah asing, bukan darah kita, darah nyamuk. Hukumnya berbeza. Jadi darah pacak ni darah kita sendiri, keluar daripada betih kita sendiri. Jadi kalau darah tu darah kita sendiri, banyak mana pun tertengok di betih kita penuh dengan darah, kain pelekak penuh dengan darah, sampai ke sejadah kita penuh dengan darah, dimaafkan pada semayang dengan bahawa teruskan semayang tak batal. Tapi najis kedok, darah najis belakang tu dok tanya bab najis kedok, tapi dimaafkan pada semayang. Apa makna dimaafkan pada semayang? Semayang kita sah, atau panggil maaf. Maaf dia bila maaf apa pula, maaf balah bila, bukan maaf kerana balah ni. Dia takut dia maafkan. Oh, darah bersalah bila kita maafkan dia, dia berkelahi bila dengan kita maafkan, takut tak faham ayat. Hak saya sebut ni pasal tak reti nak guna ayat juga, cuma guna ayat kita aja. Ayat kita kata gitu. Najis yang ma'fuun anhu, najis dimaafkan daripadanya, atau ayat kita. Apa makna maaf? Semayang kita sah. Bukan kata tengah semayang tu jangan berhenti, sebab mari kita tak batal. Sudah semayang, nak semayang ba'diyah pula ni, malah nak bangun pergi basuh darah pacak ni, boleh je. Tapi makruh lah, sebab walaupun dimaafkan, tapi barang tu hukum najis. Kita nak menghadap Allah ni, hak busuk pun kita pergi mandi dulu walaupun tak najis. Kita nak menghadap Allah, hak busuk pun pergi mandi dulu walaupun busuk tu bukan najis. Dan sekarang ni darah tu najis, cuma dimaafkan. Tadi tengah semayang kita nak sedar, bukan kita sengaja. Anda ni jangan berhenti semayang, sebab semayang tak batal. Sekarang ni sudah dah semayang, kita nak semayang sunat ba'diyah, mana sengaja dah jadinya, tapi tetap dimaafkan. Boleh je semayang, tapi sunat pergi basuhlah dahulu. Tapi kalau darah nyamuk dipanggil darah ajnabi, dimaafkan juga pada semayang jikalau sedikit. Memang darah nyamuk sedikit. Ada kita kata nyamuk, tengok darah, dimaafkan sebab memang darah nyamuk sedikit. Dan nak panggil banyak sedikit ni nak sukat ada tu. Darah tu luah mana, banyak mana, hak tidak dimaafkan, sedikit setara mana hak dimaafkan. Dia kembali pada uruf, kembali pada kian ramai lah. Darah nyamuk bukannya banyak. Kalau darah pacak banyak sungguh, kalau darah pacak banyak sungguh, dan nyamuk sikit je lah, tu dimaafkan. Tapi najis lah, siapa tanya nak basuh, kena basuh molek, sebab dia barang najis, kena basuh molek. Nak basuh najis ni, takut kita semayang tadi boleh, darah ni darah ni, semayang pun sah. Kita tengah semayang ni, kita pun kata dekat darah, tak payah berhenti lah semayang. Sebab apa sah? Semayang pun sah najis ni, dimaafkan sebab sedikit. Lepas tu sampai masa nak basuh, kita buat lebih kurang, tak suci. Jangan pula kita ambil air cetong, ambil air koloh lah, cetong buat tepi koloh, kita ambil baju kita ni, ada
darah nyamuk ni kita pun masuk ke dalam. Maknanya najis yang datang ke atas air yang sedikit. Maka air dalam cetong tu najis sekaliannya. Lepas tu baju kita disuci ke tak? Suci apa? Kita basuh dengan air najis. Dengan tangan-tangan kita hak tak bersekali dengan air tu hukum najis. Sebab apa? Sebab najis walaupun dimaafkan pada sembahyang, tapi najis ni kita datangkan ke atas air yang sedikit. Maka apabila najis datang ke atas air yang sedikit, air itu serta-merta dihukumkan najis walaupun tak berubah sekalipun. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Maknanya apa? Dia kena air yang datang, bukan air sedikit yang menanti. Kalau air kolah banyak tak apa, tapi bukan kolah masjid, kolah rumah kita. Kalau masjid, walaupun air kolah tu tak ada najis, tapi menyebabkan orang rasa geli dengan cara perbuatan kita tu, air masjid ni untuk orang ramai. Orang tengok macam mana? Memanglah air masjid ni banyak, tak najis. Kita pun ambil darah, pakai kita bubuh dalam tu. Orang tengok orang rasa macam mana? Bunda pun najis tu, basuh lah luar. Memanglah kalau basuh dalam kolah tu tak akan ada najis, sebab air kolah tu banyak. Tapi kalau dia ambil air cetong tepi kolah, dia pun ambil baju dia ada darah nyamuk, dia masukkan. Memang apa tu? Najis datang ke atas air yang sedikit, air tu automatik dihukumkan najis walaupun tidak berubah. Dan macam mana air najis nak menyucikan darah ni? Bukan kata macam nak menyucikan darah. Tangan kita duk main air, duk main tu lah, duk main baju ni pun najis sekaliannya. Ini pun kira pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Dimaafkanlah darah nyamuk tu, tapi najis tetap najis. Jadi darah dimaafkan pada sembahyang, tapi nak makan boleh ke tak? Nak telang air liur hak sekali dengan darah gusi boleh ke tak? Haram. Kalau dalam sembahyang, batal sembahyang. Kalau siang hari bulan Ramadan, batal puasa. Ada ni. Lepas tu timbul tu bulan puasa, boleh tak nak cabut gigi? Orang tanya, dalam puasa boleh cabut gigi? Apa tak bolehnya? Tak ada di antara perkara yang membatalkan puasa cabut gigi, tak ada. Tapi orang ni dia nak elok lah cabut gigi di bulan Ramadan, sebab nak kena ludah, nanti kering pula tubuh kitanya. Dah kita minta pindah air dah, lepas tu ludah apa? Ni ada darah. Nanti timbul was-was pula. Tapi boleh tak darah tu kita nak telang? Tak boleh, haram. Tapi kalau darah tu kena pakaian, maaf. Darah dalam kuah gula, maaf pada makan. Kena pakaian, wajib basuh, baru boleh bawa semayang. Gitu pula. Ni balik pada hukum fiqh lah ni ya. Jadi darah tu, darah kita sendiri, maaf, walaupun banyak sekalipun, maaf maknanya sah semayang. Darah nyamuk, darah asing, maaf jikalau sedikit. Adapun kalau darah yang sudah bercampur dengan kuah gula, kena sedikit di pakaian kita pun tidak dimaafkan. Dah kata darah sedikit, maaf, darah sedikit tanpa bercampur dengan benda lain. Sekarang ni darah ni sudah bercampur dengan kuah gula, kuah gula pun dihukumkan ni bercampur dengan darah. Kalau kena sedikit pun tidak dimaafkan, wajib kena basuh, tapi dimaafkan pada makan. Sebab kita bicara sekarang, jangan salah faham ni, kita bicara berkaitan dengan darah sekaliannya najis. Kita maklum tu, darah najis. Kita sembelih lembu kita buat misal. Lembu biasanya darah banyak dalam urat dia tu. Kita sembelih lembu, kita kecek daging lembu, kita basuh hak luar tu, tapi kita tahu di dalam urat daging itu masih lagi ada darah, Bila kita masak, contoh tadi gula lah, gula singgang sama lah. Bila kita masak, kita gula, darah tak akan keluar. Bila darah tak akan keluar, darah tu akan menajiskan kuah gula. Jadi kuah gula tu hukumnya najis. Tetapi dimaafkan pada makan, boleh makan. Kalau tidak dimaafkan pada makan, memang makan sayur lah kitanya. Dimaafkan pada makan. Sebab apa? Sebab ijma' ulama' mengharuskan kita makan daging lembu, apa semua tu.
mengharuskan kita makan daging. Lepas tu macam mana kalau kita nak masuk, keluar darah, dimaafkan pada makan. Macam mana kalau kita tak masuk, kita buat pasal bakar apa semua, di dalam tu mesti ada lagi darah. Kalau kita buka semula tu, terkadang kita berisi, keluar ada darah tu kan. Macam mana kita makan, dalam tu mesti ada darah, dimaafkan juga. Ni satu pandangan dok. Hak darah dalam kuah gula tu bukan dimaafkan pada makan, tapi hukum suci awal-awal lagi. Tahirun dipanggil, hukum suci. Hukumnya suci. Ada ni, hukumnya suci. Itu dah kebanyakan pandangan ulama lah. Hak saya sebut lagi satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Hak timbul hak kata kuah gula hukumnya najis. Memang yalah. Kalau orang tak biasa belajar, memang kejut lah, sebab semua orang makan gula ayam, gula daging, gula ikan. Darah ada belah ke dalam daging dia tu. Dan kita makan macam mana? Maaf pada makan, boleh makan lah, tapi najis tetap najis. Kena pakaian wajib basuh. Kita pun pening pula mikir, kalau masuk dalam perut maaf, kalau kena pakaian luar apa tak maafnya. Hak masuk dalam perut tu tak ada jalan. Hak kena pakaian tu kita boleh elok. Yang kita gelojor sangat tu kenapa? Tapi satu pandangan dalam mazhab Syafi'i juga, dan kebanyakan pandangan mazhab yang lain, darah dalam orak daging selepas melih tu tahirun, suci. Tapi hak mana boleh basuh kat luar tu wajib kena basuh lah hak luar tu. Apa tu hak dalam orak tu dia nak keluar, dia keluar lah secara hukumnya tahirun, suci. Hak satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, najis tetap najis, tapi dimaafkan pada makan. Hak tu nyata nak kita Fathul Mu'in. Darah najis hatta ma baqiya ala nahmi azmin. Darah najis sehingga darah yang tinggal atas umpama tulang daging orak ada darah, itu pun najis. Lakinnahu ma'fuun anhu, akan tetapi darah yang ada tinggal dalam daging tu contohnya dimaafkan daripadanya, ai fil akli, jadi dimaafkan pada makan. Pada semayang kena pakaian, tak maaf, wajib kena basuh. Satu pandangan lagi dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab-mazhab yang lain, darah yang ada dalam orak daging itu tahirun, hukumnya adalah suci. Saya sebut tadi dah masuk FB tu. Ni ulama ni mengatakan kuah gula hukumnya najis. Orang pakai kutu, pandangan menyeleweng, pandangan sesak, pandangan macam-macam. Najis. Dah selama ni kita makan, maksud dia gitu. Dia tak cerita panjang. Kalau dia kata kuah gula daging hukumnya najis, tapi dimaafkan pada makan, itu bicara lain lah pula. Ni tak ni, hanya beritahu najis. Betul? Marah lah orang najis, macam mana kita duduk makan semua. Dia bukan kata daging je, dalam ikan pun ada darah. Ada darah belah ke? Tu kata tidak, kau makan sayur, tak boleh makan hok, tak boleh makan hok binatang yang berdarah. Tak apa. Tapi orang kita punya basuh sungguh daging. Kau tadi mana? Bukan semua. Reke. Teke apa? Neke. Ya tak neke? Tengok orang Terengganu tak kenal. Neke. Jadi gong. Nak kata gong ni. Kenal neke? Tak kena seorang pula. Sama muda je ni apa dah kenal kau? Dah kenal juga. Neke orang tua buat kejap daging tu kan, di buah dah tu. Hak berlubang tu. Hak bulat hak daripada besi tu. Dah panggil ke apa? Badan hak lain, badan hak orang ayuk padi tu badan.
Hak tu hak daripada buluh hak tu badan. Hak tu ayat mati tu. Ni hak dah ada besi je. Dah panggil ke apa? Dah panggil dia. Kena pakai nekel juga ah. Napik material tu memang nekel. Dia tu logam tu memang panggil nekel. Logam tu panggil nekel. Betul kan. Logam tu panggil nekel. Logam jenis dia tu. Logam tu panggil nekel. Logam dia tu nekel. Dengan benda-benda tu nekel lalu dah jadinya. Kan orang tua kita kan ibu tu kan. Lepas tu dia rejak-rejak kan, dia basuh daging tu. Pucat daging dia basuh. Putih. Masa putih daging. Sebab apa dia? Sebab selagi dia tonyok ada darah. Dia tonyok ada darah. Tak puas hati ya. Sebab dia tonyok tu kan. Dia tekan ada darah keluar kedok. Ada darah dalam urat daging tu. Apa ke putih lah, pucat. Tahu daging. Berbeza dengan gula kawah tau. Gula kawah manis tau. Sebab apa ni? Sebab tak pucat lah dia. Dia tak rasa pucat, dia darah banyak lagi. Tu jadi manis tau. Dia dah rasa lalu juga, dia basuh molek juga tu. Tapi tak lah siapa jadi putih daging, tak lah. Sebab banyak ni, banyak. Kena kahwin ni. Nak kenyik siapa ke putih daging tu, tapi nak kerja. Atau kata gula kawah sedap, kenapa? Kerana darah tu manis. Darah tu manis. Darah mana? Darah yang ada dalam urat daging. Tu soalan kita bicaranya. Apa hukum darah tu sebenarnya? Pandangan mazhab Syafi'i kita satu pandangan najis. Tetapi tak dapat nak dielak sebab darah tu pasti akan keluar selepas kita masak. Maka darah tu macam mana menajiskan kau? Najis kau gula, tapi dimaafkan pada makan. Tapi kalau kuah gula tu kena pakaian kita, wajib kena basuh, barulah boleh pakai dalam sembahyang. Satu pandangan, darah tu tahirun, suci sudah. Tapi kalau luar tu wajib kena basuh molek. Basuh tetap kena basuh. Basuh tetap kena basuh. Orang tua kita semua benda dia tu macam ikan bilis tu. Dia dok sekali dengan perut-perut Walaha itu di antara najis yang dimaafkan. Najis juga dimaafkan. Sebab dia binatang yang halus. Tapi kita orang tua ni halus dah halus pun orang tua kita akan perisi panggil apa? Perisi tau. Hak dia buka sekor-sekor tu. Perisi lah panggil. Dia perisi. Maknanya dia tak akan sekali dengan perut. Tapi aja nak makan mentah-mentah sekali dengan perut. Aja makan mentah-mentah tau. Tapi waktu itu tak, dia akan buang semua ada dalam tu. Hak tu dimaafkan. Sebab apa? Sebab binatang tu halus. Sukar untuk kita perisi satu-satu. Tapi sukar tak sukar pun orang tua kita cermat. Dia perisi sekor-sekor, barulah dia mana? Wak tumis nasi lemak. Tumis apa? Tumis ke nasi lemak. Kita akan buat secara sekali dengan tarik-tarik dalam tu. Adapun kalau orang buat wudu, kalau buat wudu, dia akan bilis tu sekali dengan perut-perut sekali perut-perut. Nak kira mana pula tu? Dimaafkan pada makan, tak maaf kalau kena pakaian. Habis katalah juga. Dimaafkan pada makan. Wudu ni buat sekali dengan perut-perut. Oleh kerana ikan bilis tu binatang halus, lepas tu sukar untuk dibersihkan, tak apalah, buatlah sekali pun. Tapi najis ke tak? Najis. Boleh makan ke tak? Dimaafkan pada makan. Kalau wudu kena pakaian, kena basuh. Kejut pula orang makan wudu. Memang orang makan wudu tak pernah kena pakaian pun. Tapi nak cerita, kalau kena pakaian, kena basuh. Sebab wudu tu buat sekali dengan perut, dengan apa dalam ikan bilis. Tapi dimaafkan, tak buat apa makan gitu, tak apa. Hanya dimaafkan pada makan, dia panggil. Gimana? Siapa naik ke wudu pula ni? Dah, kita kena ingatlah wudu buat daripada apa? Wudu buat daripada apa? Satu hadah.
Macam mana cara dia buat? Cuba kita tengok. Cuba kita tengok tempat dia buat. Dengan lalak, dengan apa, cuba kita tengok. Tak makan. Tapi siapa tak makan, dah tinggal tu. Tinggal sedap. Dah tinggal dah tunya. Nak cerita kalau tengok pada dia buat, budu ke belacang ke sama je. Tak makan. Tapi siapa tak makan, jeluk. Jeluk ni tu. Lepas dia tambah lah, makan jeluk. Sebab apa? Sedap. Tapi tengok cara buat. Tapi nak ceritanya, dia buat budu daripada apa? Daripada ikan bilis sekali dengan tahi-tahi. Dia maafkan. Tapi dia maafkan pada makan. Kena pakaian, kena basuh. Macam kita bicara kuah gula, darah yang ada dalam urat daging tu keluar tu macam mana. Satu pandangan, najis, tetap najis, darah najis, tapi dimaafkan pada makan. Satu pandangan, urat yang ada dalam urat yang ada dalam daging selepas sembelih tu tahirun, suci, tak timbul, dimaafkan pada makan, tak timbul lah sebab memang suci. Tapi hak kita ni, darah sekaliannya adalah najis. Hak tak najisnya hati, limpa dan juga kasturi, minyak pewangi kasturi pun asal daripada darah. Itu tidak dihukumkan najis. Jadi kita ni sambung huraian hak minggu lepas. Hak minggu ni kita tak masuk lagi lah, kita baca semula. Dan dimakan lagi najis segala nanah dan tahi dan wadi dan wadi dan mazi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.